Hmm. Hello? Oh, yang tuh. Oke, baik-baik. Kejap saya datang. Oke, terima kasih. Hmm, lapar lah pula. Nak order makanan lah. Food Panda. Banyak menu menarik dalam ni. Oke. Rasanya minggu lepas cikgu ada suruh cari maksud perkataan apa? Peribahasa. Rasanya boleh guna Google cari maksud peribahasa nih. Google peribahasa, maksud peribahasa. Dah ada. Senangnya cari maksud peribahasa dalam telefon nih. Bosan ah. Nak dengar lagu ah. YouTube ah. Lagu apa yang best? Lagu nih lagu nih. Mimpi penyanyi Keklik. Boleh dengar lagu lepas nih. Rasa macam nak main game lah pula. Game apa nih? PUBG Mobile. Oke. Bootcamp, turun bootcamp. Oke, let's go. Mari semua askar-askarku, mari semuanya. Ratakan bootcamp. Oke, nice. Jom. Paradise. Jangan banyak cakap, Paradise. Ratakan Paradise. Tuh, belakang pokok. Depan tuh. Yes, chicken dinner. Jarang lah cikgu tak chicken. Murid-murid, tahukah murid-murid bahwa penggunaan telepon bimbit bukan sahaja dapat kita gunakan untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan orang lain, tetapi ianya mempunyai fungsi yang pelbagai. Baiklah murid-murid, untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan cuba menghasilkan sebuah karangan tentang mengapa perlunya telepon bimbit ini dalam kalangan remaja. Murid-murid sekalian, telepon bimbit merupakan alat penghubung kepada kita untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan orang-orang lain. Tahukah murid-murid bahwa penciptaan telepon bimbit pertama sekali di dunia diciptakan oleh seorang tokoh yang bernama Alexander Graham Bell, dan penciptaan telepon bimbit mengalami perubahan seperti mana penciptaan teknologi lain seperti kereta, seperti kapal terbang, maupun penciptaan televisyen, maupun radio. Jadinya murid-murid, telepon bimbit ini juga mengalami perubahan seiring dengan peredaran zaman. Murid-murid, penciptaan telepon bimbit ini membolehkan kita berkomunikasi dengan orang lain dari satu tempat dengan tempat yang lain. Sebagai contoh, cikgu di sini, orang tua cikgu di kampung. Cikgu boleh menghubungi orang tua dan bercakap dengan orang tua menggunakan telepon bimbit. Kan betapa pentingnya telepon bimbit ini terhadap kehidupan seharian kita. Murid-murid, telepon bimbit ini pada suatu ketika dahulu saiznya tidaklah sebegini. Saiznya adalah lebih besar dan kita tidak boleh bawa kemana-mana yang kita mau. Pengajaran cikgu pada hari ini, pertama sekali cikgu akan mengajar kalian semua tentang cara-cara kita menghasilkan sebuah rangka karangan. Murid-murid, dalam menghasilkan sebuah karangan yang lengkap, kita memerlukan sebuah rangka. Rangka inilah yang akan menjadi panduan kepada kita sebelum kita menulis karangan. Apakah perkara yang perlu ada di dalam rangka karangan? Dan rangka karangan ini macam mana sebenarnya? Baiklah, cikgu akan ajarkan kepada kalian. Dalam rangka karangan, kita hanya menulis ataupun merangka bahagian-bahagian penting terhadap karangan secara keseluruhan. Sebelum memulakan penulisan, rangka ini penting murid-murid untuk memastikan kita tidak membincangkan perkara-perkara selain ataupun perkara-perkara yang lari daripada topik perbincangan kita pada kelas kali ini. Jadinya kelas kita menggunakan topik keperluan remaja memerlukan telefon bimbit dalam kehidupan seharian mereka.
dalam sesebuah rangka karangan, kita perlukan pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Okey, baiklah. Mungkin ada yang akan bertanya kepada cikgu, cikgu, macam mana kita mau tulis rangka karangan pendahuluan, cikgu? Okey, baik. Cikgu akan ajar satu persatu. Tenang, bersabar semuanya ya. Okey, baiklah. Untuk merangka pendahuluan dalam topik yang cikgu ajar pada hari ini, cikgu telah membuat keputusan untuk kita menggunakan teknik pendahuluan jenis persoalan. Dalam menghasilkan sebuah pendahuluan, kita mempunyai 9 teknik. Antara salah satu teknik yang kita boleh gunakan adalah teknik persoalan. Okey, baiklah. Untuk menulis rangka karangan, kamu keluarkan sebuah kertas kosong, letak di atas meja masing-masing, tuliskan di atas tuliskan di atas kertas tersebut pendahuluan, gariskan, dan letak di bawah dia teknik persoalan. Okey, baiklah. Cukup start itu saja sebab kita cuma mahu hasilkan rangka sahaja murid-murid. Ini cikgu hanya mahu kamu fokus tentang cara menghasilkan rangka karangan saja. Ambil satu kertas kosong, tulis di atasnya pendahuluan, di bawahnya tulis teknik persoalan. Baiklah, cikgu akan jelaskan serba sedikit tentang teknik persoalan murid-murid. Dalam memulakan pendahuluan, menggunakan teknik persoalan, apakah contoh ataupun apakah ayat yang mungkin kita dapat gunakan dalam topik pembelajaran kita pada hari ini? Okey, baiklah. Contoh ayat yang pertama. Okey, baik. Cuba dengar semua murid-murid. Fokus dengan apa yang cikgu cuba sampaikan ini. Ayat yang pertama nanti, dalam kamu menghasilkan sebuah karangan yang lengkap, pendahuluan menggunakan teknik persoalan. Ayat yang pertama pada perenggan yang pertama, kenalah ditulis dengan menggunakan ayat tanya. Semua jelas? Okey, ayat tanya, ciri-ciri ayat tanya adalah mempunyai tanda soal di belakang ayat tersebut. Okey, cikgu bagi contoh ayat yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan telefon bimbit? Adakah kita semua sedar tentang kepentingan telefon bimbit? Okey, baiklah murid-murid. Itu ayat tersebut kita boleh masukkan ke dalam pendahuluan. Sebagai teknik, sebagai menunjukkan kita menggunakan teknik persoalan dalam pendahuluan karangan. Bila pembaca membaca karangan murid-murid, mereka akan faham. Secara tidak langsung mereka akan faham mengenai penulisan kamu semua. Maksudnya bila pembaca membacakan persoalan yang kamu lontarkan, pembaca secara tidak langsung akan dapat kesan bahawa penulisan ini adalah untuk penulisan berkaitan tentang penggunaan telefon bimbit. Baiklah murid-murid, setakat itu sahaja. Jadinya dalam kertas yang kamu ada di atas meja sekarang ni, yang ada di hadapan kamu, rangka karangan, tulis di atasnya pendahuluan, di bawah menggunakan teknik persoalan. Teknik persoalan cikgu telah terangkan kepada kamu serba sedikit tentang teknik persoalan tadi. Okey, baiklah. Bagaimana kita mahu mendapatkan isi tentang topik karangan kita pada hari ini? Cikgu mahu murid-murid menggunakan teknik peta pemikiran jenis buih. Menggunakan peta pemikiran jenis buih untuk kita mendapatkan isi karangan. Okey, caranya macam mana? Murid-murid keluarkan satu lagi kertas kosong. Lukiskan bulatan di tengah-tengah kertas tersebut. Dalam bulatan itu masukkan isu karangan kita ataupun topik karangan kita pada hari ini, iaitu mengapa remaja memerlukan telefon bimbit. Itu diletakkan pada bulatan yang terdapat di tengah-tengah kertas. Selepas membuat perkara tersebut, murid-murid sila lukiskan bulatan di kawasan sekeliling bulatan yang pertama tadi. Okey, sudah. Sambungkan bulatan yang pertama
dengan bulatan yang di sekelilingnya menggunakan garis yang lurus. Oke, jika sudah, cikgu mau murid-murid fikirkan, mengapakah remaja memerlukan telefon bimbit pada hari ini? Letakkan sebabnya pada setiap satu bulatan yang kamu buat di sekeliling bulatan yang pertama tadi. Cikgu mau 5 saja. 5 bulatan di sekeliling bulatan yang utama. Sambungkan bulatan-bulatan tersebut menggunakan garis yang lurus. Oke, baik. Jika sudah, bermaksud kita mempunyai sebab mengapa remaja memerlukan telefon bimbit di atas peta pemikiran yang kamu telah hasilkan tadi. Betul atau tidak? Oke, baiklah murid-murid. Semua yang kamu tulis di bahagian luar bulatan peta bui itu tadi merupakan isi yang kita akan hurai, yang kita akan kembangkan dalam penulisan karangan kita yang sebenarnya. Jadi dalam rangka karangan tadi, tulis di bawahnya isi karangan, dan 1, 2, 3, 4, 5 tadi masukkan apa yang kamu tulis pada bahagian luar bulatan peta pemikiran jenis bui tadi. Oke, baiklah. Jika sudah, kita akan menghasilkan bahagian penutupan karangan. Murid-murid, dalam kita menghasilkan sesebuah karangan, penutupannya sudah semestilah tentang penegasan terhadap topik tersebut. Dalam penutupan kenalah ada harapan ataupun cadangan langkah untuk kita menegaskan, untuk kita menyimpulkan semula tentang penulisan kita daripada pendahuluan sehinggalah isi kita yang terakhir. Dalam penutupan itu mungkin kamu jelaskan langkah pengawalan ataupun jelaskan harapan kamu terhadap penggunaan telefon bimbit ini, terutamanya dalam karangan remaja. Jadi bila sudah tulis sedemikian, maka lengkaplah sebuah rangka karangan. Baiklah murid-murid sekalian, sekarang cikgu mau tengok tentang hasil kerja kamu. Jadinya cikgu minta Sufyan tolong terangkan hasil kerja kamu di hadapan untuk kita sama-sama saksikan. Oke, baiklah murid-murid. Jadi sekarang masanya cikgu hendak melihat tentang hasil kerja yang dihasilkan oleh murid-murid sekalian. Oke, baiklah, cikgu mahu pilih. Oke, Sufyan, tolong berdiri dan datang ke hadapan. Terangkan tentang hasil kerja kamu dan cikgu mahu kamu menggunakan teknik lakonan dalam menerangkan isi. Oke, baiklah cikgu. Saya akan terangkan tentang hasil kerja yang saya telah hasilkan sebentar tadi. Jadinya untuk rangka karangan, saya telah hasilkan ini rangka karangan saya, cikgu. Di atas nih saya tulis pendahuluan, di bawah terangkan tentang penggunaan telefon bimbit, kaedah menggunakan kaedah persoalan. Jadi ini adalah isi dan di bawah sini adalah penutupan. Oke cikgu, isi yang pertama. Hello. Oh, yang tu. Oke. Nanti ya oke. Nanti. Saya pun belum siap lagi tu. Oke. Oke cikgu, itu adalah untuk isi yang pertama. Isi yang kedua. Alah, cikgu suruh cari maksud prasejarah pula lagi. Aduh. Oh, Google. Telepon ni kan boleh Google. Senanglah cari maklumat. Maksud prasejarah. Oke, dah. Oke, cikgu, itu adalah isi yang kedua. Isi yang ketiga. Aduh, stres lah. Rasa nak main game lah. Main game ni boleh hilangkan stres ni. Confirm punya lah. Mari. Oke cikgu, itu adalah isi yang ketiga. Isi yang keempat. Aduh, malas lah nak jalan pergi membeli ni.
Shopee, Lazada. Oh, ada jualan 11-11 nih. Tak perlu aku keluar rumah lepas nih. Beli aja dari sini. Oke, cikgu. Itu adalah isi yang keempat. Isi yang kelima. Macam mana aku nak tambah pendapatan aku nih? Duit dah tak ada nih. Facebook jadi dropship. Boleh buat duit guna handphone. Oh, oke. Aku boleh jana pendapatan aku guna telefon bimbit nih. Oke, cikgu, itu adalah isi yang kelima. Jadinya untuk penutupan, saya buat penutupan di sini. Langkah pengawalan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan remaja dan sedikit harapan tentang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan remaja. Sebelum tu cikgu, untuk isi tadi, saya dapatkan isi menggunakan yang ni, yaitu teknik peta pemikiran yang cikgu arahkan tadi ataupun cikgu yang telah cikgu ajarkan tadi. Jadinya di sini saya melukis satu bulatan besar pada bahagian tengah dan bulatan-bulatan yang kecil sedikit di bahagian tepi. Di bahagian tengah saya masukkan tentang isu ataupun topik yang ingin kita bincangkan. Di tepi ini adalah isi-isinya lah. Saya tulis di tepi sini, cikgu. Oke, cikgu, setakat itu sahaja perkongsian saya. Terima kasih, cikgu. Oke, baiklah. Terima kasih Sufian atas perkongsian yang begitu baik tadi. Jadi, cikgu yakin dan percaya bahawa murid-murid telah mempunyai rangka karangan masing-masing. Jadi, kita teruskan pelajaran pada hari ini dengan mencipta satu perenggan pendahuluan yang lengkap menggunakan teknik persoalan. Baiklah murid-murid, pengajaran cikgu pada hari ini telah sampai ke penghujungnya. Semua kerja-kerja tentang penulisan pendahuluan karangan kamu tadi, kamu boleh hantar kepada cikgu. Dan cikgu akan semak, kita akan sambung perbincangan tentang cara seterusnya, yaitu menulis perenggan isi pada minggu hadapan.